Alright, so kalau anda sudah pun bersedia, insyaAllah saya akan tampilkan yang berbahagia Al-Fadil kita. Nampak dah tu. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar hari ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ah, sehat Haji. Allah Akbar. Tu Haji sehat Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Duduk mana tu? Duduk di masjid ke surau tu, mana tu? Duduk di Masjid Tok Kenali. Masjid tu kenali. Masjid Okey. masjid yang berumur lebih pada 110 tahun. Okey, 110 Ah, tahun ni. Oh, menarik tu. Diasaskan oleh Tok Kenali tahun 1909. Jadi kita Hmm, ambil memberkati Malam Sayyidul Ayyam ni, malam penghulu segala hari. ya. Kita start buat di Masjid Tok Kenali lah. InsyaAllah. Hmm, Moga-moga diberkati Allah. insya-Allah. Okey, sebelum saya nak bertanya kepada ustaz kita lah pada malam ni, terima kasih juga kita nak berikan kepada kepada penaja kita. Okey, malam ini siaran kita ditaja oleh, kalau adik kakak boleh tengok di di skrin tu, kita ada susu kambing Safis Al-Kenali susu kambing ni. Jadi program kita ditaja oleh susu kambing Safis. Saya pun teradah susu ni. Ni pun belai-belai duduk buat siaran ni pun ada lagi ni. Kita minum lagi susu kambing. Memang sedap susu kambing ni, lain pada hak skala-skala. Tok manis, dia rasa macam manis tu sedar-sedar molek ustaz. Manis tu Oh, sedar-sedar Masya molek. Allah. Tidak kata manis leting, tidak tawar, tapi ada rasa manis tu, dan saya rasa memang berbaloi lah kalau kita beli. Dan untuk makanan ni mungkin susu kambing ni kira Yalah. susu makanan sunnah juga ustaz tak? Antara sunnah Rasulullah SAW lah. InsyaAllah kita akan Cuma modern lah ni kita nak packing botol mungkin payah. Jadi dia packing cara kotak senang tak? Senang. Jadi kalau kita nak Ah, bawa pergi mana-mana pun senang. Tak? Iyalah. Okay. Alright, so terima kasih kepada Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan membicarakan soal wakaf, dan kita akan membicarakan banyak juga soalan yang saya nak tanya Ustaz ni. Dan kepada sains sobat kita, kepada para penonton yang sedang menonton, selain daripada anda menekan butang share tu, boleh juga untuk anda bertanya soalan. Misal kata lepas-lepas ni kita duduk buah duduk. Sebenarnya kita nak buah secara akademik sikit, secara ada pengisian sikit malam ni, secara santainya, tapi sampai jugalah kepada para penonton. Jika anda juga ada persoalan nak tanya Ustaz, boleh. Okey, hanya type di ruangan komen bawah tu, tanya Ustaz, saya ada kemuskilan gani. Boleh tanya selalu. Boleh tanya selalu, kita pun minta Ustaz tu jawab. Boleh tak Ustaz? Tak ada masalah kan? InsyaAllah, insyaAllah. Boleh setakat-setakat termampu lah. InsyaAllah. 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 Okey Ustaz, saya nak teruskan kepada soalan pertama Ustaz. Kalau Ustaz sudah bersedia. Okey. Okey, Okey, insyaAllah. kita hari ni memang selalu bercakap tentang wakaf lah. Okey. Wakaf go tu, wakaf go ni. Tapi yalah, sebagai orang Islam ni kita kena faham juga maksud dia sebenar. Takut kecek saja tak faham. Oh, bui go ni, tapi hakikat sebenarnya kita tak berapa betul-betul faham. Jadi sebagai soalan mukaddimahnya lah Ustaz, bolehlah Ustaz terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan wakaf itu sendiri. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali hamba ucap jazakumullah khairul jazak kepada Tuan Haji dan juga kepada semua hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan yang dituju pada saya pada malam ini oleh Tuan Haji kita. Jadi tidak lain dan tidak bukanlah orang sahur kita. Alhamdulillah. Ambon itu pesahu dia je ni. Okey, alhamdulillah tu Haji. Jadi kalau kita cerita tentang bab wakaf ni, satu perkataan yang menjadi perkara biasa pada khususnya orang Kelantan kita. Orang Kelantan kita ni wakaf ni telah dinamakan wakaf yang pertamanya dalam hidup dia daripada umur kecil lagi. Wakaf ni dia nampak supaya tempat duduk lah, tempat cokoh wakaf. Nah, wakaf tempat duduk. Sebenarnya alim ulama di zaman dulu telah meletakkan kaedah nama wakaf tu pun sebenarnya bertepatan dengan maksud sebenar wakaf yang kita nak bincangkan pada malam ni. Wakaf ni sebenarnya dari segi bahasanya Tuan Haji, dari segi maksud, dari segi bahasa adalah berhenti ataupun menahan ataupun menghalang. Maksudnya kalau katalah orang zaman dulu berhenti, bila jalan berhenti duduk wakaf dulu. Jadi tempat berhenti.
Jadi wakaf ni segi bahasa itulah maksud yang sebenar, tempat berhenti. Dari segi bahasanya lah. Mana untuk menahan supaya tidak boleh pergi lain dah. Duduk situ je. Tu dari segi bahasanya. Jadi yang keduanya kita tengok dari segi istilah ataupun segi syarak. Dari segi syaraknya bermaksud harta yang ditahan hak pewakaf. Ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan ataupun hibah ataupun wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat mendekatkan diri pewakaf tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud syarak. Maksudnya apabila telah benda, perkara, barang ataupun benda ataupun tanah dan sebagainya kita telah wakafkan, maka ia tidak boleh lagi dipindah milik, ia tidak boleh lagi dijual beli, tidak boleh lagi diwarisi, dan tidak boleh lagi untuk nak buat jadi hak individu dan sebagainya. Itu maksud segi syaraknya, Cik Tu Haji kita. Gitulah, bicara santai dah, betul tak? Ya, betul. Kita tak mana juga sebenarnya. Ya, betul. Saya rasa jelas jelas dah tu pokok kita tu. Supaya lepas ni kalau orang tanya kita wakaf tu, kita boleh jawab. Sekurang-kurangnya dengan bahasa hak mudah kita boleh jawabnya, tidak kata kita duduk calaru kepada wakaf tempat orang berarti. Itu bahasa saja. Dari sudut bahasa saja. Tapi dari sudut syarak dia pun lebih daripada tu. Okey Ustaz. Kalau kita bicarakan tentang wakaf tu. Okey. Ada kata dari sudut bahasa pun wakaf ni dia memberi manfaat, tempat kita berhenti, tempat kita berehat. Tapi kalau kita nak ke depan lagi ataupun kita nak hurah panjang lagi, sebenarnya banyak faedah-faedah bila kita berwakaf ni. Jadi saya nak minta Ustaz tegas sikit, apakah faedah-faedah dan manfaat kita ni berwakaf? Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Okey, wakaf dari segi manfaat dan juga dari segi faedahnya adalah ia satu bentuk transaksi harta yang dapat memberi faedah dan manfaat bukan sahaja kepada diri pewakaf. Wakaf-wakaf ni bukan untuk manfaat untuk diri pewakaf saja, malah penerimanya juga, sama ada institusi ke ataupun surau ke masjid ke, apa sahaja yang menerima dapat manfaatnya. Dan juga seluruh masyarakat Islam dan juga pihak pemerintah sendiri pun Tuan Haji tetap juga mendapat kebaikannya. Dari segi mana? Dari seginya orang kata pewakaf ni dia dari segi kelebihan dia, manfaat dia, pewakaf memperolehi pahala, memiliki pahala sedekah jariah yang berpanjangan, yang berterusan. Itu dari segi pewakaf. Manakala kalau segi penerima dan masyarakat pula ialah dapat menikmati manfaat ataupun harta yang diwakafkan tu, dapat merasai, dapat memiliki, buat kerja dan sebagainya, buat kebajikan, buat program dan sebagainya. Dan ia juga meringankan bebanan keuangan kerajaan dalam menyediakan bantuan serta kemudahan untuk masyarakat. Sebab kemudahan masyarakat ni dah kewajipan pada kerajaan. Tapi oleh kerana dengan konsep Islam mengadakan konsep wakaf ni boleh membantu meringankan beban kerajaan dari segi keuangannya. Situ kelebihan dan juga manfaat berwakaf. Jadi banyaklah Tuan Haji. Maknanya bukan setakat kita pewakaf, bukan setakat orang yang menerima wakaf, bahkan dapat juga untuk masyarakat dan kerajaan sekalian. Itu besarnya manfaat dia Tuan Haji. Ustaz, kalau kita nak tengok kan Ustaz kan, sebelum saya nak pergi kepada soalan-soalan yang berikutnya, ini soalan yang telitah dia panggil. Telitah lola. Jadi saya baca tanya selalu, takut saya tak ingat. Boleh Tuan Haji, insya-Allah Tuan Haji. Kalau kita lihat dari segi kesedaran masyarakat kita sekarang ni lah, di Kelantan ke ataupun di Malaysia secara umumnya, setahu mana kesedaran kita berwakaf, sedangkan ini merupakan seperti mana Ustaz bagi tahu, ialah satu peluang bukan sahaja kepada kita sebagai orang yang menerima mewakafkan dapat pahala, tapi dia juga boleh menjanakan ekonomi negara, boleh membantu sedikit sebanyak perbelanjaan kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau kita berbalik kepada kesedaran tu Ustaz, lagu mana? Adakah kita lah ni duduk main tak berapa sedar lagi, ataupun ada dah sedar, ataupun lagu mana dia mengikut lokasi, mengikut pengamatan ataupun pendapat peribadi Ustaz lah. Okey. Kalau mengikut pendapat peribadi saya lah Tuan Haji saya tengok alhamdulillah masyarakat kita dah semakin
boleh kata ke semakin ramai yang tahu tentang kaedah wakaf ataupun istilah wakaf itu sendiri. Ya. Ramai sebab oleh kerana majlis-majlis agama Islam tak kira negeri mana-mana dah banyak melancarkan dah wakaf tunai lah, wakaf bangunan lah, wakaf tu wakaf ni, masjid, surau dan sebagainya. Cuma mungkin mendalami ataupun kaedah yang apa ni dari segi kelebihan dia mungkin orang ramai lagi samar-samar. Mungkin tidak jelas tentang manfaat dari segi ganjaran pahalanya, dari segi panjang dia punya dia kelebihan dia tu. Mungkin ramai orang kurang situ je tu Haji. Sebab kalau sekiranya betul-betul lah orang memahami konsep berwakaf ni, maka akan berebutlah dan institusi Islam makin naik serta merta meningkat sangat-sangat tinggilah peningkatan dan sebagainya. Contoh kita ambil sini di rakyat Kelantan kita lah. Tu Haji. Betul. Kalau kita tengok di pondok-pondok di Kelantan kita sangat-sangat boleh kata ke tahap kita kata tahap menyedihkan lah, tahap yang kurang lah kita kata. Dari segi perhatiannya, dari segi perhatian tidak semestinya kerajaan, perhatian masyarakat yang kita kecek ni. Maknanya orang tengok sekadar pondok, bagi sumbangan. Bila saya sendiri berjaga pondok tu kenali tu Haji. Bila kita pergi di pondok ni kita tengok, kita jaga sekolah, kita ada madrasah tahfiz, kita ada tarikat dan sebagainya. Kita pergi masjid, tapi bila orang mari program, bila mari mari menziarahi dan sebagainya, orang ada kesedaran dah untuk bersedekah, ada kesedaran dah untuk membantu, dah ada jadi nak tapi dia tak faham, dia nak bantu, dia nak kaedah mana. Nak duit tu, ni terimalah ustaz sikit ni sumbangan daripada saya. Dia sebut sumbangan tu kita dah jelas, kita faham bahawa cara dia tu dia tidak berapa jelas. Dia nak bagi dalam bentuk sedekah ke, zakat ke, kadang-kadang orang selehing orang Kelantan kata tak. Ataupun kalau bahasa kitab lama dia panggil semabur, dia panggil sama-sama. Sama-sama ni dia tak tahu nak bagi sedekah ke, zakat ke, sumbangan ke. Apa lagi? Banyaklah istilah-istilah tu. Sedangkan yang paling panjangnya adalah dari segi pahala yang berpanjangan dia adalah wakaf. Situ tu Haji. Tu pada pendapat Amwal lah tu Haji. Ustaz, bila kita merujuk gapah Ustaz Wayak ni, memang kalau kita tengok tu orang ni pakak nak bagi belaka, nak infak ke harta. Lah ni orang duduk mikir dah. Saya rasa kalau saya tengok daripada mata kasar saya, ramai dah ada kesedaran, ada duit nak bagi, betul. nak bagi. Tak, cumanya seperti mana Ustaz bagi tahu tadi lah. Okey, ada dia sama-sama. Boleh tak Ustaz Wayak, apakah yang dimaksudkan kalau misal kata adakah kita bagi ni dia kirakan sedekah jariah ke, ataupun lagu mana bentuk pemberian tu dimaksudkan dengan sedekah jariah? Alhamdulillah, soalan yang sangat comel lah. Sebab tadi yang saya sebut tadi, orang sama-sama tu Haji. Jadi orang sama-sama, hak mana sedekah jariah, hak mana infak, hak mana sumbangan. Jadi tak tahu nak ikut channel mana. Jadi dimaksudkan dengan sedekah jariah ni sebab orang sebut bila kata wak makan sikit, ada kata lah wak jariah lah sekali-sekala. Orang kurang jelas dia, orang tak faham situ. Apa dia yang dimaksud dengan sedekah jariah? Okey, sedekah jariah ni dari segi kata makna, ulama mengatakan dari segi makna lah. Maksud sedekah jariah ialah sedekah yang pahalanya berterusan sehingga selepas mati. Selepas mati meninggal pun masih lagi berterusan sampailah bila-bila. Gitu. Itu maksud jariah. Jariah ni bermaksud panjang. Jadi ini juga kita bersumber ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Sadaqatan jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Jadi hadis ni ramai juga orang yang tengok ataupun terdengar pernah, ataupun satu lagi riwayat hadis, idza mata ibnu adam, apabila seseorang anak Adam itu meninggal. Ini hadis riwayat Muslim, dia kata idza matal insan, tak kira manusia, tak kira daripada anak Adam dan sebagainya. Apa yang berlaku yang kita nak tengok, nak bagi tahu bahawasanya apabila seseorang manusia itu mati, segala amalannya akan terputus kecuali tiga sumber. Yang pertama sedekah jariah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat,
Nah, dan yang ketiga ialah anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Okey. Jadi hari ini kalau kita tengok bab sedekah jariah dalam maksud hadis ni. Dalam maksud hadis ni sedekah jariah di sini menurut ulama ditakrifkan sebagai wakaf. Ditakrifkan mana lebih sesuai kepada sini adalah wakaf. Kenapa? Kerana wakaf diertikan, wakaf diertikan sebagai satu amalan menyerahkan harta yang dimiliki untuk kegunaan dan manfaat orang ramai. Demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mewakafkan tanah untuk pembinaan masjid, surau, sekolah dan sebagainya. Selagi mana harta yang diwakafkan itu digunakan dan dimanfaatkan, maka selagi itulah pahalanya akan dapat dirasai sampai ke bila-bila. Tu Haji. Jadi kaedah sedekah jariah ni itu pun orang kurang jelas. Jadi yang lebih sesuai daripada jariah ini adalah berbentuk barang. Berbentuk benda yang sentiasa digunakan. Kalau kata benda yang sekali ada, contoh makan ni. Sekali ada ni dia tak panggil jariah, dia panggil wak makan dia panggil sedekah. Tu dia. Gitu tu Haji. Ya, maksud dia sedekah jariah ni samalah kalau kita beri wakaf, tak ada. Mana sama? Dia dari segi bahasa, dari segi istilahnya kalau kita dengar sekali memang dia sama, tapi tak serupa tu Haji. Okey. Sama tapi tak serupa. Lagu mana benda? Maksud dia wakaf ni adalah wakaf ni adalah sedekah jariah, tetapi sedekah jariah tidak semestinya wakaf. Okey. Mana beza dia? Maksudnya apa-apa sedekah yang bersifat pahala, yang bersifat pahalanya berpanjangan ni memang dikira sedekah jariah. Okey. Jadi sedekah jariah ni terbahagi pada dua lah. Kalau kita nak faham, bukan terbahagi, maksudnya kita kata dari segi dua konsep lah. Satu konsep yang mana harta terkekal. Kekal milik Allah. Satu lagi konsep harta milik individu tetapi diberi sedekah untuk penggunaan. Contohnya, contoh macam kalau kata wakaf, contoh. Wakaf ni, barang ni kita wakafkan terus dah. Bila kita wakafkan, sama ada kita wakafkan kepada orang kampung, kita wakafkan kepada, contoh kita wakaf sejadah, contoh. Kalau kita wakafkan sejadah, benda yang sama, barang yang sama, tapi konsep berbeza. Contoh, kita wakafkan sejadah. Sampai bila-bila, maka sejadah itu bukan milik kita dah, milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan sejadah itu adalah milik agama. Apabila orang guna, selagi mana orang guna, selagi itu kita boleh pahala, kita akan dapat pahala. Manakala satu lagi adalah sedekah jariah juga, orang dia tak wakaf bagi dia. Contohnya orang letak sejadah atas masjid, dia tinggal sejadah dia, apa sejadah dia, tapi sejadah itu tetap sejadah dia, dia tidak niat wakaf. Selagi mana orang guna, selagi itulah dia akan dapat pahala. Sama juga dengan wakaf. Selagi orang guna. Tapi mana beza dia? Beza dia adalah dua perkara. Dua benda. Kalau wakaf ni dia dapat dua benda tu Haji. Contoh yang pertama, ketika dia niat wakaf tu. Dia niat akad wakaf saja, saya wakaf ni kerana Allah Ta'ala. Sekali dia niat tu sudah pun dapat ganjaran 700%. Sudah dapat panjaran dah. Berpanjangnya dah satu. Lepas tu apabila orang guna, boleh pula pahala. Jadi dua benda dia boleh. Tapi kalau sedekah jariah yang bukan wakaf, bermaksud waktu orang guna je boleh. Masa dia letak sejadah, dia letak ke ataupun dia hanya royak saja, tak boleh lagi. Tapi dari segi kebaikan, kelebihan dia tu, kita buat benda baik tetap dapat. Nak niat benda baik. Lagu tu. Dan satu lagi tu Haji, wakaf ni pula dia ada dua jenis. Tu Haji. Satu dia panggil wakaf am. Dan yang kedua dia panggil wakaf khas. Wakaf am ni biasanya untuk kegunaan agama Allah dan juga menjadi milik Allah. Kedua-dua menjadi milik Allah dan kedua-dua untuk agama juga. Cuma yang berbezanya, wakaf am ni dia tidak dikhususkan kepada siapa-siapa. Kebiasaannya yang berlaku di kita wakafkan wakaf tunai contohnya, ataupun kita wakafkan harta kita kepada majlis. Kita tak tahu majlis nak buat apa, kita wakafkan tu kepada majlis. Jadi kita tak tahu pun majlis akan buat bangunan, kau buat sekolah, kau buat pondok, tak tahu. Itu wakaf am. Manakala wakaf khas tu Haji,
Wakaf khas ni dia biasanya ditujukan kepada yang tertentu kerana Allah Taala juga. Contohnya kepada pondok ataupun pusat-pusat pengajian. Untuk dia wakafkan untuk kegunaan tu, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala juga. Okey. Dan juga wakaf khas juga termasuk wakaf keluarga. Dikategorikan dalam konteks wakaf khas juga. Jadi kalau wakaf keluarga, contohnya macam rumah. Rumah tok ni. Maka tok ni ayah lah kita contoh. Anak ramai. Jadi tak sewi balah, dia kata aku tak sewi bagi kau siapa-siapa, aku nak wakaf untuk keluarga. Siapa-siapa duduk-duduklah. Tanah ni besar, ada 3 ekar, pakat duduklah pokok rema. Contohnya. Maka dia tidak boleh dipindah milik, dia tidak, wakaf tu tetap milik Allah. Tapi yang tepat duduk nak retah, nak buka kedai, nak duduk nak apa-apa lah. Dia kena keluarga sahaja. Tu masih lagi dikategorikan dalam wakaf khas dia panggil. Tapi harta tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala tu Haji. Panjang sikit tu Haji. Apa nampaknya comel tu huraya ustaz tu. Saya pun tadi nampak macam sama-sama nampak jelas, berasa jelas dalam ni. Kalau tanya pun kita boleh royak mana apa itu wakaf apa itu wakaf khas. Baik ustaz, kita nak rai juga kepada sahabat kita yang masuk. Terima kasih kepada sahabat kita yang masuk ke dalam program kita ataupun siaran kita pada malam ni. Ada juga soalan tu. Terima kasih kepada Nurul Syakirah. Okey, assalamualaikum Ustaz Hafiz. Ada soalan nanti kita akan baca soalannya. Is Arjuna Azizul dan Rakiah Jaafar, terima kasih kerana bersama dengan kami. Robiah Halim pun ada kat situ. Uji Nordin pun ada. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kita pada waktu ini. Dan saya nak terus kepada soalan lah Ustaz. Sebab boleh. Ada soalan daripada sains-sains kita yang bertanya di ruangan komen. Yang pertamanya daripada Nurul Syakirah. Nurul Syakirah ni dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz Hafiz, apa beza antara wakaf dan infak? Dia tanya soalan ringkas saja, antara wakaf dan infak. Mungkin tadi Ustaz ada sentuh dah. Cuma kita bagi jugalah, raikan juga jawapan yang soalan yang ditanya ni. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih banyaklah kepada yang bertanya deh. Nurul Syakirah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, dia gini. Wakaf seperti mana yang saya maklum tadi, yang kita maklum tadi, bahawa wakaf ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita akad, kita wakafkan, kita niat, bukan kita semestinya akad dengan orang, hanya dengan Allah SWT pun tak apa, kita niat, dah aku wakafkan kerana-Mu ya Allah. Dah, bila wakafkan hartaku ini kerana-Mu ya Allah, maka milik waktu kita wakaf tu kita dapat pahala yang sangat besar dah. Pahala ni pahala yang kita akan dapat selama-lamanya. Satu. Yang kedua, dia akan dapat pahala, apa panggil, pahala penggunaan pula kalau wakaf. Manakala kalau infak ni lebih kepada berbentuk barang dan sebagainya. Contoh, berbentuk barang. Dia nilai dia antara infak dengan apa, contoh macam baru ni lah. Saya pun bersama dengan UiTM, bersama dengan penghulu Tu Haji pun rasa serta sekali pun ni tak? Ada juga. Kita buat infak Ramadan baru ni dah. Ya, betul. Jadi infak Ramadan tu kita infak kepada, kita bagi sumbangan lah. Sumbangan berbentuk infak, yang mana infak Ramadan yang kita lancarkan, kita bagi bantuan duit untuk ready sekolah, kita bagi makanan dan sebagainya, beras dan sebagainya. Jadi benda tu waktu kita bagi tu dapatlah pahala tu. Dan bila berhenti pahala tu? Pahala tak akan berhenti apabila barang yang dimakan tu habis. Bila barang tu habis, maka tak ada, habislah pahala kita. Berbeza dengan wakaf. Wakaf ni dia tak boleh. Dia asalnya wakaf tunai ni asal dulu tak ada, tapi setelah dibincang panjang lebar, dia boleh dikategorikan dalam apa orang panggil wakaf am. Sebab untuk pembinaan ummah. Okey, itu tahun 2007 tak silap. Ada fatwa keluar. Okey. Tapi kategori kalau benda yang melibatkan bukan barang, dia. Kalau bukan barang berbentuk infak. Kalau berbentuk barang sama ada infak ataupun wakaf. Gitu. Dan wakaf ni pula dia boleh diguna orang ramai. Kalau kata infak, katakan contoh, kita beri pada mamak, kita berikan plekat lah kepada abang mak, contoh. Maka waktu kita beri, dapatlah pahala. Tapi pahala dia tidak sehebat pahala wakaf. Wakaf lebih besar lagi pahala dia, sebab dia untuk ummah.
Okey, kalau kata untuk ummah memang pahala besar. Ya. Tapi kalau kata kita bagi pada cik mak, haji mak dan sebagainya, tu haji sendirilah katakan contoh. Kita bagi kain plekat, baju Melayu sepasang dah. Suka tu haji terima kasih banyaklah. Dah. Jadi bila dia boleh pahala tu? Bila dia pakai dan sebagainya. Dia pakai dan baju tak boleh kongsi orang. Hak dia jelah. Dia jadi milik individu. Wakaf ni tak akan jadi milik individu. Situ tu haji beza dia. Bagus soalan tu. Dia walaupun hamba tanya ya dah, tapi bila kita perincikan lagi mungkin lebih lagi jelas dan sebagainya, insya-Allah. Moga-moga jelas bermanfaat, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga kepada Puan Nurul Syakirah yang bertanya. Harapnya berpuas hatilah. Saya memang berpuas hati dengan penjelasan Ustaz Oyak ni. Okey Ustaz, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey, kalau kita lihatlah, okey, nak berwakaf ni mesti ada syarat-syarat dia. Tak, ada syarat-syarat tertentu. Jadi, apakah syarat-syarat kalau kita ni, adakah kita layak ke, ataupun kita ni memang ada syarat tertentu untuk melayakkan kita untuk menjadi pewakaf ataupun berwakaf? Macam mana Ustaz? Okey, memang betul lah tu Haji. Dia ada syarat berwakaf. Bukan kata budak duduk dalam pakai pampers tu, nak wakaf dah. Dia lah ni untuk ayah niat wakaf untuk dia boleh. Cuma sebabnya syarat orang yang nak berwakaf, tapi dia niat wakaf untuk siapa tak kisah orang tu macam mana. Okey. Yang pertama adalah mesti orang tu adalah baligh. Balik cukup umur dah. Yang pertama. Yang kedua, berakal. Sempurna akal fikiran dan waras pemikirannya. Mana sebab apa wakaf pemikiran ni? Sebab takutnya orang tipu. Takutnya orang tipu. Contohnya katalah anak orang kaya. Orang kaya ni meninggal dunia. Apabila orang ni orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak orang panggil istimewa lah. Contoh, anak istimewa. Jadi dia pergi kecek nak buat sekolah, katakan contohnya nak buka sekolah, nak buat kelas Quran dan sebagainya. Dan orang ni tak faham, tak apalah, cok tangan, nanti orang panggil penipu juga, tak boleh. Jadi yang naknya mesti syarat orang yang berwakaf ni, yang pertama baligh, yang kedua berakal, yakni sempurna, pemikiran dia waras comel. Okey. Yang ketiganya, harta yang dia nak wakaf tadi adalah milik mutlak dia sendiri. Milik penuh dia sendiri. Dan yang keempat adalah berwakaf atas kerelaan sendiri, bukan paksaan, bukan kena paksa dan sebagainya. Gitu Abi Haji pula. Tu Haji kita. Boleh, Abi Haji pun tak ada masalah Ustaz. Moga sama kita tak? Boleh. Orang kampung hari panggil Abi Haji dah. Makcik Haji, Abi Haji. Dia belagang sikit, dia panggil lagi tu mesra dia panggil. Mesra. Esok tu boleh tukar dah. Pak cik jadi ayat Abi Haji pula. Abi Haji dengan Makcik Haji. Tapi kita selesa orang panggil Pak cik, dia rasa mesra sikit Pak cik ni. Tak? Betul. Klasik lah bunyi sikit. Okey. Ada satu soalan lagi sebelum saya pergi kepada soalan hak saya ada ni. Ada soalan daripada penonton ataupun saing-saing kita hak tengok juga. Tapi soalan dia ni nampak advance sikit ni. Mungkin tapi kita raikan ya. Takut dia ada learn ni, sikit lagi dia terpaksa pergi live ke tak ada nak dengar. Dah kita baca soalan. Ini daripada Facebook FH Network lah. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Okey. Terlalu banyak pusat-pusat wakaf atau pusat tahfiz di Kelantan ni. Okey, bagaimana kita hendak pastikan tempat yang kita wakaf adalah tempat yang betul? Okey. Apakah hukum sekiranya tempat yang kita wakaf tu pemiliknya salah guna? So ni dari segi bagaimana kita nak pastikan kita wakaf tu tidak disalahgunakan duit tu lah. Bagaimana pandangan Ustaz ni isu benda-benda ni? Okey, isu ni memang betul lah, soalan yang advance dan soalan yang cepumah ni. Soalan ni bagus sangat-sangat. Sebab bertepatan juga dengan apa yang berlaku pada mak akak saya sendiri di Kuala Lumpur, di Kota Damansara.
kisah kita cerita sikit, Tuan Haji. Boleh, boleh, boleh. Beliau bersama dengan suami, beserta dengan kawan-kawan dia, saing-saing dia, apa semua ramai lah. Termasuk dengan orang-orang yang, kita kata orang yang berharta lah, orang ada duit dan sebagainya. Dia infak kepada seorang hamba Allah ni, seorang ustaz. Pada mula-mulanya ustaz tu tak ada tempat lah, kecil tempat apa semua ni, dia pergi tengok. Jadi dia tengok sial lah, tengok Allah sialnya, tengok susah apa semua. Dia kata, bapa tu awak bangun ni? Nah, dia kata tak ada duit nak buat, tanah tak ada, tanah orang ada, nak beli tak ada duit. Tak apalah, saya cari duit. Dia pun cari bersama kawan-kawan dia, dia beli tanah besar dan dia buat bangunan 4 tingkat. Oh, okey. Bila buat bangunan 4 tingkat besar, comel, masuk dengan api semua, siap apa semua. Nah, dan dia buat perjanjian di atas kertas, atas tulisan tangan. Ada saksi, tulisan tangan apa semua ada saksi. Jadi lepas daripada dia buat apa semua gitu gini, tanah tu sebab untuk memudahkan mesti nama ustaz tu lah, nama arwah ni. Jadi apabila ceritanya, apabila siap semua beroperasi, baru beberapa bulan beroperasi, tiba-tiba ustaz tu meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, apa yang berlaku tu Haji, anak-anak dia bukan anak biasa-biasa, anak ustaz-ustaz juga. Anak-anak dia pun ustaz juga, terkemuka sahur pula tu. Jadi dengan ada yayasan ke apa semua, bila kata dia tengok ayah dia ada harta tanah, nama banyak ada harta berharga mahal nilainya dan sebagainya, bangunan dan sebagainya, maka dia tuntut hak. Dia kata itu hak keluarga. Oh, okey. Dia jadi hak keluarga. Apabila macam tu, mak akak saya ni tidak berpuas hati lah, kerana dah wakaf ke apa semua, nak jadi milik keluarga, nak waris pula. Apabila begitu, dia pun naik kepada ahli fatwa Majlis Agama Islam, ahli fatwa Selangor. Jadi bersidanglah ahli fatwa ni, kisah benar ni. Bersidang dah, bincang-bincang semua sekali, maka dengan bukti-bukti wakafnya cukup, maka ahli fatwa mengatakan wakaf itu sah. Wakaf itu sah. Dan anak-anak kepada arwah ni, beberapa orang ustaz-ustaz, bukan seorang, 2-3 orang ustaz anak-anak dia ni. Ni kata apa? Iman tak dapat diwarisi dah. Ni antara benda yang sangat kita kata rumit lah. Jadi apabila gitu, ahli fatwa sudah terangkan kepada beberapa orang ustaz, anak kepada arwah ustaz ni. Terangkan bahawa tanah ni sah wakaf gini-gini apa semua. Maka dia pun senyaplah, kalahlah ahli sebelah dia, boleh kata gitulah. Tapi tak puas hati, masuk pula ke arah masuk mahkamah sivil pula. Lawan ke mahkamah sivil, lawan ke ADO, KODO dan sebagainya, maka jatuh hak pada dia balik tanah. Oh, gitu. Jadi ferahlah mak akak saya sedih dan sebagainya. Maka waktu saya temung dia tu, dia ada rasa lagi fobia, sebab projek ni bukan projek ratusan ribu, bukan projek jutaan, projek puluhan juta sebenarnya. Daripada ramai-ramai saing-saing, dia agak ferah dan malu. Dan apabila berlaku gitu, bila waktu dia tanya saya, dia kata, di Pondok Tok Kenali tak ada ke tanah untuk dijual? Saya kata tanah kosong ada, tapi kena bincang dengan orang lah. Maka dia ceritalah kisah dia tadi. Jadi saya royak ke dia, satu saja kesilapan yang perlu dia buat. Dia sebenarnya apabila mewakafkan, dia kena ada saksi yang bertauliah. Barulah benda tu laku sikit. Paling kurang, paling debek kena ada saksi daripada lawyer. Lawyer syar'i, mesti kena ada saksi lawyer syar'i mengesahkan bahawa ini telah diwakafkan dan dijaga amanah oleh nama sekian-sekian. Contoh Haji Firman, contoh orang wakafkan, bubuh nama dia. Jadi anak Haji Firman, contoh Tuan Haji dah. Contoh sebagai contoh. Anak Tuan Haji, contoh satu hari tengok tanah jumpa gerai dah benih dalam mari. Ni hak ayah ni. Maka nak tuntut, maka Haji ni lawyer ni boleh mari royak, ini bukti bahawa tanah ini telah diwakafkan secara sah. Maka tidak boleh diusik. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah hak paling tak sakit kepala lah. Tapi nak urus sakit kepala pula. Apa dia? Nak senang masa wakaf, tapi kalau kita nak tengok tanah tu terjaga, buat nak supaya pahala berpanjangnya, masalah sikit. Tapi tak apa, itu kaedah yang paling selamat adalah serah kepada majlis. Itu yang paling selamat.
Okey, okey. Cumanya sebab apa saya kata payah sikit? Sebabnya majlis ni dia terlalu banyak dah tanah ataupun harta wakaf. Jadi orang panggil apa, tak ter nak jaga, tak ada nak jaga belaka. Kadang-kadang ada terbengkalai dan juga jadi apabila yang kita tak mahu bila terbengkalai, dia akan jadi orang panggil apa, pahala penggunaan tu tak sapa. Pahala wakaf apa? Jadi kita kalau boleh kena cari tempat yang bertauliah, yang berdaftar di bawah majlis. Yang berdaftar di bawah majlis, dipantau oleh majlis, dan sekolah ataupun pondok itu pondok yang betul-betul berdaftar, dan pondok tu kalau tanah tu walaupun tidak sah ke majlis pun, tanah tu ada saksi lawyer yang mengesahkan bahawa tanah itu telah diwakafkan. Tu cara dia. Jadi soalan daripada soalan satu ni lagi dari segi penanya kawal kepada Tuan Haji saat ni, dia kata lagu mana kalau salah guna? Kalau salah guna, tidak kira dia ustaz, tidak kira dia habaib ke, tidak kira dia ni Tuan Haji lagu mana ke, alim ke lagu mana, bila dia guna harta secara zahir, secara diri sendiri dia tahu benda tu bendanya tanah wakaf, tapi dia guna juga, maka tempatnya adalah yang terbaik, yang sebetul-betulnya adalah fannaru aulabih. Neraka lah tempat yang paling utama atau paling tepat untuk orang yang sebegini. Nauzubillahi min zalik. Itulah Tu Haji. Ya. Yalah Ustaz, kalau kita tengok hari ni ada juga beberapa kes yang berlaku depan mata kita lah. Yang bahawanya bila dah buat, kadang-kadang projek tu buat dah. Projek buat dah, lebih kurang naik dah, lebih kurang tengok-tengok, ni wakaf ni, bukannya harta individu ni. Jadi terpaksa berhentikan projek satu mata. Jadi kita tidak melihat, tak selidik betul-betul Ustaz tak? Bahawanya harta tu, tanah tu, tapak tu ialah harta wakaf. Jadi nyusah jugalah. So bagi saya lah, di pandangan peribadi saja, sebelum kita membuat projek-projek tertentu, membangun kebangunan-bangunan, tak kira lah di mana-mana, kita kena pastikan dulu benda tu adalah bebas daripada harta wakaf. Kalau tidak, susah lah. Susah lah, memang susah. Terbengkalai tu satu hal, hak orang yang mewakaf tu pula satu hal pula. Okey Ustaz, saya nak teruskan kepada soalan kedua. Saya harap Doktor, saya sila sikit boleh tak? Silakan Ustaz. Tu Haji Royak saat ni seperti yang tahu, moga kisah berlaku di Kubakhiyah tu. Contoh, sebagai salah satu contoh lah. Setahu ambo apa yang berlaku di bandar tu, bangunan besar nak buat sapa piling apa semua, sapa takung air dah ni. Betul. Tak boleh terhenti. Kenapa? Kerana wakaf yang tidak ada hitam putih molek juga sebenarnya. Tu yang jadi isu lah tu. Kalau kata wakaf ada hitam putih molek, dia tidak, sebab dia dah jadi mewaris dah. Contoh tapak asal mamak. Dia bila mamak ni meninggal, maka jatuh kepada Ali ke Abu dan sebagainya. Dia siapa ke Ali dah. Ali ni pula, padahal mamak ni dia ayah pada mamak wakaf. Mamak waris dah, kali pula siapa time anak Ali nak buat bangunan. Sini masalah. Maka orang hak saksi pada ayah pada mamak tu mari, tak leh ni tanah ni wakaf ni. Maka dia pun bicara, itulah naik ke majlis fatwa lah, bicara lah semua. Jadi seperti cerita yang saya tak ni lah. Lebih kurang gitulah. Benda yang projek yang terbengkalai. Gitu Tu Haji. Saya lah kena kalau boleh kak, kalau wakaf kena pasti betul-betul lah. Ataupun yang paling selamat dari segi wakafnya, wakaf kepada majlis. Itu yang paling selamat. Tapi cumanya itulah dari segi pahala penggunaan tu. Tapi tidak pun kita pilihlah tempat yang betul-betul genuine, betul-betul yang kita kata bertauliah, berdaftar, dan benda tu memang dah jadi pengetahuan awam, umum dah orang tahu. InsyaAllah pusat pengajian dan sebagainya tak ada masalah, insyaAllah. InsyaAllah. Alright. Terima kasih Ustaz penjelasan. Dan yang bertanya tadi, Uji Nordin kata Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas penjelasan yang jelas. Kisah yang dicerita itu pernah berlaku, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita semua. Terima kasih kepada yang bertanya, terima kasih juga kepada Ustaz. Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan kita pada waktu ini sedang menonton, dan jangan lupa kita boleh lagi berpeluang untuk menekan butang share supaya ramai lagi orang dapat
apa namanya, melihat menonton siaran kita yang kita bawakan secara istimewa, secara langsung, secara live FB ini di dua siaran utama, iaitu FH Network Channel dan satu lagi di channel ataupun page Pusat Pengajian Islam Tok Kenali. Jadi kalau kita tekan banyaklah, ini juga merupakan sedekah kita, bukan dalam bentuk duit tapi dalam bentuk ilmu, perkongsian ilmu. Jadi boleh Betul, juga betul. manfaat kalau kita berkongsi dengan orang lain. Dan pada malam ini kita juga berterima kasih kepada penaja utama kita, iaitu Susu Kambing Safis yang menaja rancangan kita. Terima kasih banyak kerana sudi untuk menjadi rakan siaran kita pada malam ini. Kalau siapa lagi tak tera Susu Kambing ni, insya-Allah lah boleh tera. Okey, boleh nak tera lagu mana boleh isi di ruangan komen bawah tu, kata nak beli mana ni, boleh, kita akan jawab. Okey, kita jawab bagi pihak lah, bagi pihak penaja kita. Kita bagi nombor telefon ke bagaimanakah. Itulah sebab saya terada Ustaz. Bila-bila kita duk kacak ni, duk tera minum, sedap sungguh kan ni. Dia tak manis, dia tak tahu, dia memang dia panggil manis yang natural. Manis yang natural. Jadi kita tak perlu nak tambah gula ke, nak tambah susu ke. Sedar-sedar molek dah. Betul, Jadi betul. bila-bila kita duduk buat live ni pun saya minum. Saya minum lebih-lebih kurang. Sedap Ustaz. Ustaz. Kalau Ustaz tak tera lagi, Keliru saya. kalau Ustaz tak tera lagi, Ustaz pun kena beli Ustaz. InsyaAllah. Saya Okey. terada waktu sahur hak mudah susun ini memang betul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Tapi jealous lah saya ni tak bawa atas masjid, ada air kosong je. Okey. Lepas kita di sini kena balik juga. Nak balik rumah kena balik buat air susu kambing pula lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Yalah, bila ni canggih lah Cik Firman. Ya. Canggih. Kata tak perlu dah kita bawa pergi mari air bentuk cair fresh tu okay. Jadi ada maknanya satu formula ekstrak sampai kau jadi debu dah. Mudah nak bawa pergi mari. Alhamdulillah, tahniah lah. Okay. Senang. Alright, saya nak tanya soalan seterusnya Ustaz. Okay. Kita ni bila-bila kita check, kita tanya soalan, kita nak bersantai-santai saja. Yang penting malam ni gapo kita bincang ni sampailah. Awak tak tahu jadi tahu, tahu sikit-sikit jadi kau faham. Okey. Ada soalan satu ni, Ustaz dia tanya, apakah perbezaan antara wakaf dan sedekah? Walaupun tadi Ustaz ada cerita dah sikit, jadi kita nak raikan juga soalan daripada saya ni. Dia kata apakah perbezaan antara wakaf dan sedekah? Ada banyak soalan yang saya terima ni, dia nak tahu perbezaan. Antaranya ialah perbezaan antara wakaf dan sedekah. Okey, Tuan Haji. Ya. Dia kalau berpandu ke daripada Suratul Baqarah. Suratul Baqarah juzuk yang ketiga, pipi yang ketiga, ayat 2-1. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan, Allah Ta'ala bagi perumpamaan sedekah jariah. Perumpamaan, dia nak bagi tahu mana-mana yang diberi perumpamaan sedekah jariah, orang yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah. Jalan Allah. Lagu mana membelanjakan? Seumpama dia kata ganjaran, dia bagi perumpamaannya, seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu pula tumbuh 100 biji benih. Bermakna 700 kali ganda. Dan dalam tafsir, kalau tak silap tafsir Luqman, kalau tak silap, apabila satu benih tu gugur di bumi, maka dia maksudnya setiap 700 tu dia gugur ke bumi, maka dia boleh tumbuh pula 7 tangkai. Ini perbandingan juga ulama bawa. Dia bawa tumbuh lagi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu tumbuh pula 100 tangkai pula. Bermakna konsep yang berterusan ni dipanggil sedekah jariah. Dipanggil sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan. Kenapa? Kerana barang itu diguna pakai sampai bila-bila. Diguna pakai sampai selama-lamanya. Itulah yang kalau ikut dari segi kaedah ni, ramai ulama berpendapat dalam ayat ni bermaksud adalah sedekah jariah berbentuk wakaf. Kerana apa? Kerana barang tu sentiasa digunakan.
Selagi mana diguna, selagi itulah dapat tu Haji, pahala. Jadi contohnya kita kata, beza sedekah lagu mana pula? Beza Amos sebut dah tadi sebenarnya, tapi tak apalah. Nak menaikkan soalan, kita cerita. Kalau sedekah ni contoh kita ambil sedekah. Contohlah sedekah antara sedekah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis pun, tak sukirul ma'. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak wi orang minum. Contoh. Dan bagi minum, bagi makan ni adalah khija Allah Taala. Maknanya Allah Taala sangat-sangat suka orang yang pemurah. Tetapi suka pahala banyak dan sebagainya ketika mana? Ketika orang tu makan. Itulah sedekah. Dia makan, lepas kenyang makan tu tak ada lah. Masuk perut tak ada lah. Hak buai tu buai lah. Contoh. Habislah. Tetapi beza jari apa ni sedekah jariah, dia tidak bertepatan dengan makan tadi. Tu sebab hamba beri contoh tadi kan. Apabila orang kampung kadang-kadang ni pun nak kenali ni pun ada. Dia marilah buat jamu. Dia kata, Ustaz, malam sikit-sikit saya nak jamu. Dia kata, kata boleh insya-Allah. Orang nak tu makan untuk ada gapo-gapo ke? Tak ada gapo sajalah, buat jariah lah sekali-sekala. Ada ayat orang kampung. Buat jariah lah sekali-sekala. Dia tidak faham, jariah ni bukan tepat pada makanan. Jariah ni adalah berbentuk barang yang kekal, yang digunakan sampai bila-bila. Itulah wakaf. Ataupun wakaf. Mana wakaf pun kalau niat wakaf maka jadi sedekah jariah juga. Kalau tidak niat wakaf pun diguna barang yang kekal juga sedekah jariah. Kita ulah dah tadi, cuma beza situ. Kalau bentuk sedekah dia hanya boleh sekali. Kalau wakaf dia boleh sampai bila-bila. Situ tu Haji. Dah. Okey. Apa beza pula wakaf dengan zakat Ustaz? Boleh terangkan sikit perbezaannya? Okey. Zakat ni ada juga orang mari sini tu Haji. Dia mari dia kata dia nak zakat dia kata. Tapi hamba nak wakaf zakat hamba ni. Jadi begini. Ada tu Haji dia mari nak wakaf zakat dia lah. Ada dia nak wakaf ke nazar dia lah. Jadi bunyi wakaf dia gomo perhabis, wakaf belaka. Dia kena tahu benda tu mari mana. Okey. Yang pertama, zakat ni adalah hukum dia adalah wajib. Wajib. Jadi apabila hukum wajib, mana kita kata penerimanya telah ditentukan. Allah Ta'ala tentu dah siapa dia yang penerima zakat. Lapis asnaf tu. Fakir miskin dan sebagainya lah lapis asnaf. Okey. Manakala kalau wakaf pula, dia adalah untuk umum. Tak kira orang senang ke, asnaf ke, siapa dia ke, boleh belaka. Situ beza wakaf. Dan wakaf ni pula boleh sampai bila-bila untuk agama guna, surah, masjid dan sebagainya. Boleh sampai bila-bila, tak ada masalah. Jadi wakaf ni hukum dia sunat muakkad. Wakaf ni sunat muakkad dan zakat itu adalah wajib. Jadi benda perkara yang berbeza. Cuma sini amo nak sentuh sikit lah tu Haji. Amo teringat tu guru amo pesan waktu amo ngaji dulu. Dia kata, kalau kita nak beri sedekah kepada orang, dia kata, sebab sedekah dengan zakat dia boleh masuk. Cuma wakaf ni dia istimewa sikit. Tu sebab kita kecil hari ni tajuk wakaf sangat comel. Sebab wakaf ni satu close yang kita kata close lah. Kalau buat undang-undang ni, kalau lawyer ni paling close dah. Yang benda tu telah ditutup dah, tidak boleh dibuka dah. Kalau wakaf ni. Tapi zakat dengan sumbangan ataupun sedekah, dia boleh. Daripada zakat dia boleh jadi sedekah. Daripada sedekah tidak boleh jadi zakat. Lagu mana benda? Tu guru pesan dulu dia kata, kalau kita ni nak sedekah kepada fakir miskin, orang-orang lapis asnaf, katakan contoh kita jumpa fakir miskin ke, budak-budak belajar agama ke, ataupun kita tempat-tempat mengaji agama, kita ni nak sedekah benar. Tapi lebih baik kita niat zakat. Sebab katanya Ustaz Amar dia kata, lebih baik kita niat zakat, benda yang wajib ke atas kita, takut ada hutang kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau sekiranya hutang tu tak ada, automatik akan tukar jadi sedekah. Jadi kita niat zakat. Ya Allah, tapi tak boleh niat daripada zakat tu tidak akan jadi daripada zakat, minta maaf. Daripada zakat tidak akan jadi wakaf. Tapi daripada zakat, kalau kata benda yang wajib telah selesai, maka mengikut pendapat ulama mutaakhirin mengatakan akan jadi sedekah. Kalau benda yang ke atas diri kita sudah pun tiada, tidak wajib dah bayar zakat. Contoh habis dah zakat kita, automatik jadi sedekah. Sama juga dengan semaya fardu. Kita semaya fardu, kita tak tahu kita ni qada cukup dah ke tak lagi. Lebih baik ulama kata qada banyak. Sebab apa? Kita niat qada tu maksud semaya wajib. Kerana apa ulama kata gitu? Sebab apabila kita semaya wajib sama,
secara automatik kalaulah semaya wajib sana sudah pun tidak wajib ke atas diri kita, automatik dia akan jadi pahala semaya sunat. Sama juga. Yang wajib dia boleh pergi pada sunat. Cuma yang close wakaf saja tidak boleh pergi. Gitu tu Haji. Ya, itulah dia tu. Maknanya perumpamannya macam kita semaya, qada semaya tak? Betul. Kebanyakan kita lah ni, kita nampak nak semaya sunat, kita tak perhati kita dulu ada ke benda-benda meninggal tak ingat. Jadi lebih baiknya kita ganti dulu sekat-sekat mana kita berasa. Kalau kita terlebih pun dia automatik jadi sunat, tak? Betul. Amat ingat tu Haji. Ya. Anak murid kepada anak murid terkenali. Tapi dua tiga anak murid dah. Okay. Jadi dia kata ketika zaman terkenali dulu dia kata, ni tok guru dia pesan lah cerita. Dia kata kalau beberapa orang dia kenal hak mana hak tinggal semayanya hak apa semua ni kan, kalau time musim bulan Ramadan ni orang semaya tarawih berjemaah dia. Bila nak semaya jemaah, tok kenali tak uwi. Orang hak banyak lagi hutai dengan Allah Taala ni dia tak uwi untuk semaya semaya tarawih. Dia suruh semaya qada. Sebab semaya tarawih tu memanglah besar pahala, tapi semaya wajib lebih besar lagi pahala, dan jika tak buat jadi dosa. Jadi ulama kalau dulu memang tak uwi langsung semaya sunat. Ulama mutaakhirin je membenarkan semaya wajib di samping semaya sunat juga boleh. Masuk empat semaya pula sikit tak apa dia. Tak apa. Tak apa. Dia ada perumpamaan. Dia memang ada hubung kait belaka bahasa soal ibadat ni kan. Jadi kalau kita buat perumpamaan lagu tu, dia lebih menjelaskan kepada kita. Dua-dua boleh. Bab zakat pun boleh, bab wakaf pun boleh, bab semaya pun boleh. Jadi jelas. Okey Ustaz, soalan seterusnya, adakah kalau kita berwakaf untuk orang lain dibolehkan? Okey. Dan adakah dibenarkan sekiranya bukan warga negara Malaysia ingin menyertai program wakaf ni? Bagaimana Ustaz? Okey. Dia pertama kita nak niatkan untuk orang lain ni tidak ada masalah sedikit pun lah. Memang boleh. Siapa-siapa sahaja dia nak niatkan untuk arwah mak dia ke, nak niat kepada untuk abang dia, ataupun nak niat untuk anak dia yang belum lagi berakal, belum lagi balik tadi. Sebab syarat tadi kan mesti balik, mesti berakal kan. Ya, betul. Jadi anak dia baru lahir, dia nak wakafkan wakadah untuk anak dia ni. Kita tak tahu kita ni umur kita panjang mana. Betul. Dan mungkin katalah anak kita tak ada besar, kita tak ada pesan ke dia, dia pun tak ada tahu ilmu wakaf dan sebagainya. Kita ni sayang ke anak, maka kita wakaf awal-awal ke anak. Wakaf hari-hari, wakaf. Wakaf istiqamah pun lagi bagus. 10 hias hari, 10 hias hari, 20 hias hari, 20 hias hari contoh. Ni atas siapa-siapa sahaja, dan jumlah pun tidak kisah sebenarnya tu Haji. Kalau katalah pewakaf tu dia nak wakaf tu banyak, katakan contoh 20 riyal tapi ada 20 orang, kau 200 orang kau aslah gilah, tak ada masalah. Allah Taala Maha terkaya. Boleh niat berapa atas jumlah pun, yang penting mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Taala. Dan satu lagi soalan saat ni kata bab bukan warga negara juga tak ada masalah. Bab berwakaf ni tak ada masalah, bukan negara Malaysia ke ataupun non muslim pun tak ada masalah. Kalau kata non muslim nak berwakaf juga pun boleh. Kita boleh terima tak? Ada satu kisah lah, saya malam moga kata bicara santai, kena santai lah. Santai tak ada masalah. Minum air cepat-cepat sendiri, tak ada masalah. Rasa kita tekuk minum air sendiri Ustaz. Ni cerita kisah benar Tu Haji. Bila saya sebut saat ni bab non-Muslim berwakaf, ada satu hari tu berlaku di Masjid Kuasa Kota Baru, sekitar Kota Baru. Ni kisah benar lah. Satu hari ni orang duk jaga zakat depan masjid zakat fitrah lah, zakat terah. Zakat fitrah duk jaga depan pintu tu. Jadi orang kampung mari bayar. Jadi satu hari tu ada seorang orang Cina mari naik motor buruk, tuai pakai kain plekat pula, pakai kain apa, pakai seluar pendek. Biasalah ada apa ni toke-toke tua ni, dia pakai seluar pendek dah, dia tua sangat dah. Mari nyok orang terkejut, ingat kau nak masuk nak tupetan dah. Dia pun mari, ni kaunter tempat bayar zakat dia kata. Betul bayar zakat. Orang pun gurau, kenapa toke nak bayar zakat ke? Boleh kah? Orang pun boleh. Nak bayar juga. Boleh. Dia kata saya dengar cerita kawan saya
Dia bagi sumbangan, bagi zakat kepada masjid. Projek dia nak minta dengan kerajaan tu, luluh, dia kata boleh. Jadi saya ni, kawan saya dia sedekah 20,000, dia kata. Dia boleh projek 20 juta, dia kata. Ni ikut lebih kurang cerita. Jumlah saya tak ingat, ni lebih kurang contoh. Lepas tu yang kedua dia kata, jadi hari ni saya nak sedekah 70 dia kata. Maka orang ni pun boleh tak ada masalah buka. Okey, ni nak bayar tak apa ni? Ikutlah apa pun zakat tak ada untuk orang muslim. Saya bagi sedekah dah. Boleh sedekah. You betul sedekah. Dia betul 70 riyal. Dia boleh 70 riyal ni. Dia pun kata, ya, bukan 70 riyal mah. Nah, 70,000. Terkejut lah orang seorang masjid ni. Maka you waktu pergi cek, betul-betul sign 70,000. Jadi bila gitu kacek memang betul-betul cek real sungguh. Tu boleh 70,000 masjid tu. Dan setelah beberapa bulan orang tokoh Cina tu mari pula dia kata, ya memang hebat, memang betul lah dia kata. Saya boleh projek yang saya mahu 70 juta. Nak ayat saya nak ambil orang yang non muslim sekiranya dia bagi sumbangan kepada agama Islam, dia bagi sumbangan kepada sekolah agama ke ataupun masjid ke dan sebagainya, tak ada masalah, boleh terima, boleh, tak ada masalah. Kecuali memang kita tahu dia tokoh judi dan sebagainya, dan daripada terai-terai haram dan sebagainya, tapi tak boleh buat bentuk makan ni. Kalau contohlah dia buat daripada benda-benda haram, kita nak buat jalan boleh, tak ada masalah. Nak buat tanah masjid tak ada masalah. Boleh. Okey. Dan Allah Taala akan bagi ganjaran di atas muka bumi lagi tu Haji. Untuk orang non muslim ni dia akan dapat balasan di atas muka bumi, atas dunia lagi insya-Allah. Gitu tu Haji. Ya, okey. Nampaknya memang cukup lekat dah tu penjelasan ustaz ni. Terima kasih sikit-sikit Haji. Jadi kepada sahabat kita, kalau misal kata ada soalan-soalan lagi, boleh type di ruangan komen tu, kita boleh baca, kita minta tolong ustaz jawab lah lebih-lebih kurang. Okey ustaz, soalan seterusnya ni soalan seterusnya pun apa moden sikit ni soalan ni. Soalan dia berbunyi, dia bersangkutan dengan duit pampasan insurans. Duit pampasan insurans. Jadi dia tanya, adakah boleh diwakafkan dengan menggunakan duit pampasan insurans akibat kematian untuk arwah yang telah meninggal? Boleh ke ustaz, bagaimana ustaz? Okey. Yang pertama sekali boleh. Dari segi duit tu tak ada masalah, boleh. Kenapa? Kerana tapi yang paling penting lah, jika duit insurans tadi telah difaraidkan. Dah difaraid, bagi dah dengan waris semua siap-siap, maka bolehlah waris ni berpakat ramai-ramai bincang untuk nak wakafkan kepada si mati, ayah ke mak dan sebagainya, dengan persetujuan waris. Tapi kalau sekiranya salah seorang yang tidak setuju, maka seharusnya bagi dulu siap-siap. Bagi siap-siap, hal laki 2 gear, hak puai 1 gear dan sebagainya, bagi siap-siap, maka siapa dia nak wakafkan pada mak, pada ayah ni, silakan boleh letak duit sini, hamba akan wakafkan kepada pondok Tok Kenali contoh. Jadi orang pun adik-adik pakat buri belaka. Gitu boleh, tak ada masalah Haji. Sebenarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya lebih kurangnya bahawa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah, maka dia kata, sesungguhnya ayahku telah wafat, dia kata, dan dia meninggalkan harta dan belum diwasiatkannya. Maka harta tu tidak kata dia wasiat nak suruh giwi sedekah mana-mana ke dak. Tidak wasiat. Adakah jika disedekahkan untuknya, maka hal itu akan menghapuskan kesalahannya, iaitu menghapuskan dosa dia. Sebab dia dengar ada hadis Rasulullah SAW bahawa sedekah itu boleh seperti tajuk tadilah, boleh menghapuskan dosa seperti air menyiram api. Jadi sedekah ni, maka orang ni dia dapat dah duit daripada duit arwah ayah dia nak bagi, tak ada masalah. Jadi duit insurans ni, kata soalan advance ni, duit insurans ni dia nak bagi kepada siapa dia dikira duit ni adalah duit ayah dia juga. Sebab yang bayar insurans adalah ayah dia ataupun mak dia. Jadi apabila gitu, duit ni mesti diwarisi juga. Dibagi siap-siap. Tak boleh belum kata pandai-pandai, tak sewakal lah kita nak wakaf belaka. Tak boleh. Dia kena tanya dulu. Dari segi duit tu boleh, cuma hak pembahagian tadi kena jelas belaka.
Kalau Hmm. kata ni ada duit insurans ni 100 riyal ni nak wakal ke mana boleh kan? Derah boleh lalu 100 riyal. Kalau Mhm. 100 ribu, bagi dulu. Tu ramai-ramai. Bagi dulu, lepas bagi-bagi kita wak kira sikit-sikit. Betul. Terboleh lah. Yang penting ikhlas kerana Allah Ta'ala. Gitu tu Haji. Ya, okey jelas dah tu. Yang Mhm. pentingnya selesai dulu, lepas tu baru kita buat kira. Boleh, boleh. Hmm. InsyaAllah. Ustaz, tadi saya dengar Ustaz ada kecek ataupun Ustaz perjelaskan sedikit pasal tentang wakaf tunai tak? Ada Ustaz sebut Mhm. pasal wakaf tunai ni. Jadi, boleh Ustaz terangkan sikit apa pandangan ulama'? Tadi Ustaz pun ada sebut pandangan ulama' law ni kata dibolehkan wakaf tunai. Jadi boleh terangkan sedikit, panjangkan sedikit huraian Ustaz sebut tu. Apa pandangan ulama' dan apa sebenarnya wakaf tunai tu? Takut kita ni ada ok faham, ada ok tak faham sama banyak. Lagu mana Ustaz? Silakan. Okey. Pertama wakaf tunai ni memang dibicarakan apa ni ahli fatwa kebangsaan pada Mhm. kali ke-77 Hmm. pada April 2007 Hmm. April 2007 Mhm. di apa ni Terengganu. Jadi Mhm. BCA memutuskan bahawa wakaf tunai ni sah dan dibolehkan untuk siapa-siapa yang nak berwakaf tunai di majlis. Mhm. Dan kaedah dia tadi dan dia lagi masih lagi dikategorikan ada kategori dia panggil wakaf am. Wakaf tunai ni dikategorikan dalam wakaf am Wakaf yang am. mana wakaf tadi dia boleh digunakan untuk apa sahaja asalkan untuk demi agama, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm. Jadi pihak majlis akan uruskan duit tadi, tunai tadi Mhm. untuk dibuat sekolah, untuk dibina pusat-pusat tahfiz ke masjid, surau dan sebagainya. Jadi Mhm. pengurusan majlis yang akan uruskan duit kita tu. Tu Mhm. wakaf tunai. Mhm. Cumanya yang kita kena apa ni pihak majlis lah kena agih kena asing molek lah biasanya. Mhm. Agak rumit sikit sebab dia wakaf tunai ni dia tetap pendapat yang apa orang panggil yang kita kata ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ya pendapat ni kan. Jadi Mhm. yang kata tak boleh tu Mhm. ada yang tak setuju, Mhm. maka dia kata boleh sekiranya. Ada yang kata gitu. Mhm. Boleh antaranya sekiranya duit tadi betul-betul digunakan untuk beli barang kekal juga. Wakaf tunai. Tapi majlis pergi beli buat bangunan, pergi beli seming, beli batu, tu boleh. Gitu Mhm. maksud. Yang kata tak boleh tadi. Mhm. Maka ada juga pendapat yang kata boleh. Nah, tu atas urusan majlis lah. Tu hak longgar sikit. Tapi benda ni telah dibicarakan pada tahun 2007, maka wakaf tunai dibolehkan. Tak ada masalah tu Haji. Okey. So maknanya tak usah duduk baloh lah. Tak, Sudah tak usah balas. duduk baloh. Kalau nak berasa yang pentingnya kita ada niat nak berwakaf je. Betul, Ada betul. niat berwakaf tu pun kira satu benda yang besar dah. Jangan kita tak sebut berwakaf. Lah ni orang pakat nak berwakaf. Jadi bila sebut orang pakat nak berwakaf ni, macam-macam cara lah ni Ustaz tak? Nak Betul, bagi betul. kau tu. Cumanya boleh Ustaz terangkan sedikit bagaimana kita nak berwakaf dalam keadaan lah ni. Dalam keadaan dunia Ha, moden dah ni. Mungkin ada cara-cara pada tertentu keadaan lah. COVID lah. Tak kira lah. Nah, Dalam keadaan sebab moden dah kalau ni. kita dalam keadaan PKP lah ni soalan ni. Di PKP ke ataupun dunia loan ini orang kata tak ada alasan tak boleh nak berwakaf. Tak, kita memang tak boleh tubik. Tapi loan ni Betul, betul. semuanya sudah moden. Contohnya. Jadi adakah benda saluran-saluran tertentu, platform-platform tertentu yang boleh kita guna pakai untuk kita berwakaf? Bagaimana kita nak berwakaf loan ni? Okey. Dia gini tu Haji, Ya. untuk hadirin hadirat muslimin muslimat ayah-ayah semua, Mhm. wakaf ni kalau nak kira yang utamanya adalah di majlis sendirilah. Mana Ya. kena pergi ke kaunter majlis agama negeri yang Mhm. kita duduk sama ada di negeri mana-mana lah. Mhm. Jadi sama ada kategori wakaf am ataupun wakaf khas. Kita boleh minta, kita boleh royak situlah. Mhm. Ataupun kita juga boleh berwakaf. Berwakaf dalam kategori khas di mana di tempat yang tempat kebajikan seperti masjid, surau dan sebagainya, sekolah tahfiz dan sebagainya Ya, yang berdekatan dengan kita lah.
Kalau sekiranya pusat-pusat tu ada pusat pendidikan ataupun sekolah ataupun masjid dan sebagainya mengeluarkan package jualan tanah wakaf ke tak. Bukan, dia sebenarnya istilah jualan package ataupun program jualan tanah wakaf sebenarnya tak boleh sebenarnya. Istilah tu tak apa tepat. Bukan kata tak boleh, kurang tepat sebab jualan tanah wakaf. Tanah wakaf tidak boleh dijual. Tu sebab kalau kita perasan, kalau yang Tok kenali dia tulis jualan tanah untuk diwakafkan. Dia lain. Jadi sekarang ni kalau katalah contoh sekiranya susah untuk nak cari masjid musim-musim ni, masjid pun boleh pergi 5 orang je kalau surah. Kalau masjid mukim 12 orang dah tu aja dah. Betul. Jadi susah nak pergi mari, nak pergi cari sekolah pun banyak sekolah tutup, pondok pun banyak tutup. Ai lagu mana nak buat ni dah. Jadi kalau katalah contoh kalau nak salah satu solution lah, salah satu kalau kata yang ada kesempatan ataupun susah untuk nak pergi dan sebagainya, boleh juga menyalurkan wakaf ke pusat pengajian Islam Tok Kenali ataupun pondok asal Tok Kenali tu Haji. Sebab kami juga tu Haji, kami ada lancarkan program wakaf iaitu tapak asal pondok Tok Kenali sendiri dan juga milik Tok Kenali sendiri pada asalnya. Daripada asal Tok Kenali dia turun kepada anak pertama dia. Maka lepas anak pertama dia turun pula. Seterusnya siapalah ni yang memegang apa orang panggil amanah, maka kita keluarkan package untuk program wakaf ni, kita jual sebahagian tanah kepada masyarakat untuk diniatkan wakaf. Jadi siapa-siapa nak boleh insya-Allah. Jadi untuk program wakaf ni beza kita sikitnya adalah tapak program wakaf ni telah pun siap beroperasi. Lengkap dengan pengurusannya, dengan guru, dengan pelajar, bermula pada 1909 lagi tu Haji. Siapalah lah ni tu Haji. Maknanya 110 tahun. Bermakna tanah ini adalah tanah pendidikan zaman Tok Kenali lagi tu Haji. Tu sebab ambo start daripada 1909. Sebab apa? Sebab tapak asal pondok antara yang terawal di negeri Kelantan. Cuma jualan tanah untuk program wakaf ni kami namakan program wakaf siap. Kami namakan program wakaf siap. Kenapa? Kerana siap tu bermaksud telah pun siap segala-galanya, pengurusan, pelajar, guru dan sebagainya sedang berlangsung dan mana boleh dipindah milik sampai boleh dijual dan dipindah milik bila-bila masa dah. Okey. Dan kita juga boleh terus bank in. Mau sebutlah tu Haji dah. Mana-mana yang ada nak sebut ataupun kalau ada admin boleh taik, boleh masuk dalam komen lah. Dalam komen nombor akaun dah. Okey. Nombor akaun Maybank Pondok Tok Kenali Management. Yang menguruskan pusat pengajian Islam Tok Kenali ni adalah Pondok Tok Kenali Management. Nombor akaun dia 553131 022519. Dah sekali lagi 553131022519. Dan waktu kita nak kaedahnya niat wakaf lagu mana? Apabila kita nak tekan nak transfer Maybank to you ke, CIMB Klik ke, dah. Tak kira lah online ke apa-apa bank Islam dan sebagainya, boleh hantar ke Maybank account tadi. Niat ketika kita nak tekan button tadi. Dah. Niat wakaf atas nama Fulan bin Sufulan. Maksud kita nak tekan niat juga, aku beli dan aku wakafkan untuk ayahanda saya ataupun ibu bonda ke, siapa-siapa mak saudara, anak dan sebagainya, sebut ketika transaksi tersebut. Tu kaedah dia tu Haji. Dan juga tu Haji, kami juga galakkan untuk pembayaran bagi pembelian tanah ni dengan menggunakan sistem online. Menggunakan sistem online yang disediakan dalam website kami lah. Siapa-siapa boleh terus layari, masuk terus untuk pergi kepada sedikit penerangan. Bukan website detail sangat, cumanya ada penerangan dan ada kaedah beli terus situ. Ada dua cara. Satu, dia beli dengan menggunakan FPX. Betul ke? FPX. Betul lah. FPX. Lepas tu dia link kepada bank mana-mana. Macam kita beli Asia ke, ataupun kita beli barang Shopee ke dan sebagainya lah. Gunakan FPX dah. Ya, betul. Jadi website dia nya mudah je. Taik tokkenali.onpay. ONPAY. onpay.my. Tok Kenali satu kata. Tok Kenali double K. Tok Kenali onpay
tukkenali.onpay.my. Tak main. Ya. Jadi kalau kata antara kelebihan kalau guna sistem online ini adalah resip dan sijil wakaf kita akan email direct kepada orang, kepada email yang dia letak tu. Tu antara kemudahan lah. Bila start boleh tengok, boleh print sendiri resip dan boleh tengoklah sijil dan sebagainya. Ya. Gitu Haji, insya-Allah. Itu antara pilihan lah. Ya. Tu aja dah. Tapi lah ni mudah dah Ustaz nak wakaf. Saya pun hari tu saya berwakaf menggunakan link ni lah. Menggunakan tukkenali OnPay tu. Masya-Allah. Saya guna hak tu jadi mudah benar tu selalu dengan resip dia. Jadi tidak ada masalah. Lah ni musim Covid ke, musim tak Covid ke, ada niat nak wakaf? Tak. Waktu laptop kita ke ataupun telefon kita, terus dia transfer seperti mana Ustaz Oyak Adi masa nak tekan klik tu niat kita nak berwakaf. Okey? Untuk betul. mana-mana organisasi. Boleh buat istiqamah hari-hari pun boleh. Ya, Buat rutin. Cumanya Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sedikit pasal wakaf siap ni lah. Saya tertarik lah bila sebut, sebab kita duk tengok juga ramai jugalah yang meminta ataupun membuat promo-promo tentang wakaf ni. Wakaf kau tu nak buat gau ni, nak buat gau ni. Cuma bila saya tengok Ustaz menerangkan tentang wakaf siap ni, ada Ustaz cerita sikit wakaf siap ni, apa yang dimaksudkan wakaf siap dan orang kata apa kelebihan program wakaf siap ni. Dan saya rasa benda tu ada di Pondok Kenali. Boleh Ustaz panjangkan sikit apa yang Ustaz sebut dah sikit tadi, panjangkan sikit. Okey. Insya-Allah. Dia gini tu Haji, muslimin muslimat semua, dia sebenarnya wakaf siap ni bermaksudnya program wakaf siap ni adalah bermaksud tanah yang nak dijual tu adalah milik individu. Belum lagi diwakafkan, masih lagi milik individu. Mana baguslah boleh jual, betul tak? Jadi kalau dah wakaf tak boleh jual dah. Siti kena jelas molek dulu. Milik individu. Contohnya macam cerita mak akak saya tadi tu Haji. Bila peristiwa di Selangor dulu, lepas tu dia pun alhamdulillah dia belilah tanah di tepi sebelah Pondok Tok Kenali ni. Dia beli suami isteri lebih kurang 900,000. Alhamdulillah dia wakafkan tanah tu. Maka tanah tu tidak boleh dijual beli sampai bila-bila dah. Telah diwakafkan dah. Cuma nanti bangunan nak buat sesa, bolehlah wakaf ke bangunan pula. Tu boleh. Tapi tanah tidak boleh diwakafkan dah. Jadi sekarang ni yang kita nak jual ni di Pondok Tok Kenali adalah kita wakafkan orang panggil apa? Pusat pengajian yang milik individu lagi. Bila orang beli, orang pun niatkan wakaf. Secara automatik pahala penggunaan dapat terus menerus selalu. Dan pusat pendidikan tidak semestinya Pondok Tok Kenali lah, ataupun pusat pendidikan ataupun tempat kebajikan telah pun beroperasi sepenuhnya. Ni maksud wakaf siap Tuan Haji. Maksudnya kalau tempat yang sudah beroperasi sepenuhnya, kita panggil wakaf tu adalah konsep yang sudah pun siap. Apabila kita membeli sebahagian daripadanya dan mewakafkan kepada pusat pengajian itu, kita terus mendapat dua pahala. Yang pertama pahala mewakafkan dan yang kedua pahala penggunaan serta merta. Dapat pahala penggunaan serta merta, tidak perlu tunggu. Sebab apa? Konsep wakaf ni banyak dah kita lalu, kita dengar dan sebagainya. Ada antara orang fobia berlakunya, dia wakaf tu sehingga bertahun-tahun, berbelasan tahun, barulah boleh cari pelajar, baru boleh start cari pengurusan. Ada juga yang sedih sampai sehingga baru jalan 2-3 tahun, pengurus saya tak ada, tidak mahir dan sebagainya, maka tutup. Bila tutup, makanya pahala penggunaan tidak dapat. Jadi sebenarnya konsep ni adalah konsep yang digunakan oleh Universiti Al-Azhar sebenarnya tu Haji. Pihak Universiti Al-Azhar ni sebenarnya dulu menjual tanah yang telah pun mempunyai bangunan, sudah pun mempunyai pelajar, pengurusan yang lengkap dah. Dengan lengkap molek dah. Dia jual kepada orang ramai dan menggunakan duit hasil jualan tu untuk membeli lagi tanah, nak besar lagi. Beli tanah, beli bangunan dan sebagainya untuk mengembangkan lagi universiti yang menjadi pusat ilmu kepada ummah sampai ke hari ini. Jadi hari ini orang kita, pelajar kita boleh pergi belajar free sana. Sebab apa? Sebab inilah konsep wakaf ekonomi Islam yang ramai orang tak perasan, tak tahu dan sebagainya. Jadi ini orang panggil penjanaan ekonomi dalam Islam yang membawa kepada keberkatan insya-Allah.
Begitu juga di Pondok Tok Kenali, Pusat Pengajian Tok Kenali ni Tu Haji. Ya, ya. Kami ni jual tanah yang telah pun mempunyai bangunan dah sempurna beroperasi, dan hasil jualan dia kami akan kumpul untuk pembinaan bangunan baru, Ya. bagi mengembangkan lagi Pusat Pengajian Islam Tok Kenali ni di salah satu pusat pengajian tertua di negeri Kelantan, iaitu Pondok Asal Tok Kenali, iaitu bermula tahun 1909 Tu Haji. Ya. Jadi kita nak cuba untuk mengembangkan lagi, nak menghidupkan lagi Pusat Pengajian Tok Kenali ni di masa akan datang, insya-Allah. Sama-sama doa lah, insya-Allah. Kita ni jaga amanah je Tu Haji. Ya. Gitu Tu Haji, insya-Allah. Jadi konsep ni kadang-kadang ramai orang tak perasan, ramai orang mungkin tak sedar ataupun tak tahu. Universiti Al-Azhar apabila dia beli bangunan baru, dia jual pula. Dia bila pelajar dah ada guru masuk apa semua, dia pun jual pula. Wakaf ke pula. Jual, wakaf. Beli pula bangunan lain. Sehingga ekonomi Universiti Al-Azhar berkembang lebih kaya daripada negeri Mesir. Sehingga kerajaan negeri Mesir pun pernah berhutang dengan Universiti Al-Azhar. Ni hebatnya konsep ekonomi Islam. Ya. Itu bendanya. InsyaAllah kita pun nak cuba praktiskan lah. Tak boleh sekatu-katu kita bermula. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi keberkatan, insyaAllah. Ya, maknanya besar hikmah ni kalau kita berwakaf. Dia bukan bagi kepada sesuatu organisasi tu juga, dia memang memberi satu nikmat kepada seluruh orang yang ada. Tak? Kalau ustaz bagi perumpamaan ataupun contoh di Mesir tu, jadi buat apa kita di Malaysia ni kita tak boleh nak buat? Maknanya tak ada alasan kita tak boleh nak buat. Kalau kita buat betul-betul, kita juga akan menjana ekonomi rakyat kita, terutama sekali orang Islam lah. Kita sebut dan bukan saja orang Islam yang boleh mendapat manfaat tu, orang yang bukan Islam pun juga mendapat manfaat daripada kukuhnya ekonomi berasaskan wakaf ni lah. Okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Kita dah melangkaui 10.55. Sedar tak sedar 10.55. Mana kecek pasal wakaf ni. Wakaf ni memangnya sedap. Walaupun kita kecek pasal wakaf, tetapi santai seperti duduk atas wakaf dia panggil. Betul-betul Tu Haji. Jadi soalan seterusnya Ustaz, berapa jumlah minimum ataupun maksimum untuk berwakaf di pengajian? Sebab saya itu pun ada juga orang tanya saya, nak masuk berminat ni lagu mana cara dia. Jadi kalau kita nak berwakaf di Pusat Pengajian Islam Tok Kenali ni, berapa jumlah minimum dan berapa jumlah maksimum? Lagu mana Ustaz? Okey. Pertama sekali gini Tu Haji. Dia sebenarnya minimum untuk dapatkan CJ, untuk dapatkan resip, kita letaklah RM20 satu lot. Tapi kalau sekiranya orang kata dia nak buat istiqamah tiap-tiap hari, dia tak mampu nak bayar 20 yang sehari. Jadi dia buat RM1, RM2 sehari pun tak apa. Tapi niat wakaf. Boleh. Cuma tak dapat CJ lah. Kita akan kumpul-kumpul, kita akan buatlah lot suku untuk kita jaga. Tetapi kita tidak buat sebagai tak tubik nama dia lah. Jadi kalau kata nak CJ, nak kepada resip, maka minimumnya adalah RM20 satu lot, ataupun 100 untuk satu kaki persegi. 100 ni sama dengan 5 lot. Ataupun 1,000 untuk 10 kaki persegi bersamaan dengan 50 lot. Jadi boleh ikut kemampuan masing-masing dan keikhlasan masing-masing. Tak ada masalah Tu Haji. Ikut kemampuan, insya-Allah. Jadi saya rasa memang terbaik sangatlah dibuat oleh pondok. Saya pun nak tambah sikit lagi tu. Esok hari Jumaat berasa kita nak tambah sikit lah. Moga bagi boleh klik ustaz lah ni. Tak perlu nak jumpa ustaz. Tak ada kata ustaz ada rumah kau nak pergi bayar, tak payah. Tak payah. Kita pergi dekat mana tadi? Kita pergi dekat dengan Tok Kenali on pay tu. Oh, boleh selalu dah. Dengan resip-resip boleh selalu dah Dengan CJ boleh selalu dah. Jadi rasanya esok tu kalau malam ni malam Jumaat, esok pagi Jumaat tu rasanya kalau misal kata kita ada rasa macam nak berwakaf, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok di page kita ni pun, di page Tok Kenali sendiri tu ada dah admin pin dah situ. Lagu mana cara nak berwakaf di situ. Okay. So kita boleh tengok di bahagian komen tu, kita scroll tengok lagu ni boleh tengok situ, dia kata di tokkenali.onpay.my. Tekan situ, tubik dia panggil subdomain. Bila tekan subdomain tu, dia terus kepada lagu mana nak bayar lebih PFX tadi lah. Okay. Saya pun hot saing-saing hot kata nak lagu mana, saya beri link ni mudah-mudah je. Jadi kita boleh berwakaf dengan cara yang ringkas, cepat dan kata puas hati.
Okey. Alright, soalan berikutnya, soalan yang keberapa belah dah saya pun tak tahu dah ni Ustaz, tapi saya rasa ini adalah mungkin soalan terakhir kita lah. Okey. Soalan terakhir InsyaAllah, kita insyaAllah. sebab kita pun dah hampir kepada pukul 11 malam. Ambil lah, kalau kita kecek pasal wakaf ni kita naik naik excited. Excited nak tahu, nak salur. Moga kita ni tidak lama, tidak kekal atas muka bumi ni, kita nak cari juga pelaburan-pelaburan akhirat. Ya. Tak? Orang kata bakal mati. Iya, bakal mati. Dia panggil Bakal mati belaka. bakal jenazah kita ni. Bakal jenazah. Betul. Tak? Bakal jenazah. Sebagai Allahu jenazah. Akbar. Allahu Akbar. Okey Ustaz, ada orang tanya ni lah. Ada kata kalau misal kata kita beri, kita salurkan, kita bagi wakaf ni, hasil dan jualan tanah program wakaf ni disalurkan ke mana Ustaz? Okey, gini tu Haji. Ya. Apa ni seperti mana yang juga tersebut dah tadi banyak-banyak kali dah. Ya, sebut Tapi dah. tak apalah, kita nak raihkan soalan. Iya. Kita jelaskan sekali lagi bahawa dana wakaf yang dikumpulkan tadi ni insya-Allah akan digunakan untuk membaik pulih bangunan lama dan juga membina bangunan baru. Dan juga kos perbelanjaan pusat pengajian Islam Tok Kenali ni, itu pondok Tok Kenali ni, dah kita backup juga dengan duit yang dibeli ini. Duit wakaf ni jugalah duit orang beli tanah ni, kita buat backup untuk kos perbelanjaan pusat pengajian Islam Tok Kenali untuk setiap bulan dan juga sedikit sumbangan untuk keluarga tuai tanah, tuai asal tanah. Jadi moga-moga dengan orang yang mewakafkan ni dapat ekstra pahala pula tu Haji. Moga-mogalah tadi kita sebut 2 pahala wakaf ni, dapat pula pahala ketiga insya-Allah. Moga-moga dengan agihan tak ni Allah Taala memberi pula tambahan pahala, kerana duit saat ni kita bukan salur pergi kepada setempat aja. Bukan kita salur pergi kepada masuk poket individu sahaja. Ya. Dah. Kita buat bangunan lagi, kita buat bangunan baru, bangunan lama terbaiki. Lepas tu pula kos perbelanjaan, makan minum anak yatim pun ada, anak tahfiz kita pun ada, buat makan orang kampung untuk masjid pun ada, baiki masjid pun ada. Banyak perbelanjaan situ sebenarnya. Ya. Jadi situlah tu Haji. Jadi sebenarnya untuk makluman semua, kami ni di Pondok Tok Kenali, saya ni bagi pihak pengurusan lah. Hanya pemegang amanah tuan-puan sahaja sebenarnya. Yang berwakaf, yang bagi sumbangan wakaf ni, kami ni sebagai penjaga amanah untuk menguruskan pusat ilmu ni untuk selama-lamanya. Itulah kami nak jaga. Kami sebagai penjaga amanah je sebenarnya adik kakak semua insya-Allah. Jadi untuk maklumat semua, terkini Pusat Pengajian Islam Tok Kenali menguruskan pertama Masjid Tok Kenali, Madrasah Tahfiz Tok Kenali, yang kedua, yang ketiga Sekolah Rendah Islam Tok Kenali dan Tadikar Pintar Al Kenali. Jadi 4 institusi yang kami jaga. Insya-Allah dengan sumbangan wakaf tuan-puan, kami akan menggunakan membangunkan lagi insya-Allah, akan membangunkan bangunan dan sebagainya untuk kita bina madrasah turas, madrasah turas pula, untuk kitab dewasa dan warga emas tak lama lagi insya-Allah. Sebenarnya sepatutnya dalam perancangan kita nak start akhir 2020. Tapi oleh kerana COVID dan sebagainya ni, kita tak boleh lagi nak buat. Dan kita pun dalam perbincangan dengan penasihat kita, insya-Allah Dr. Aiman Al-Akiti bersama dengan kawan-kawan, saya semua bincang untuk nak menaikkan balik Pondok Tok Kenali ni insya-Allah. Moga-moga perancangan ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, diberkati insya-Allah. Jadi gitulah setakat yang dapat saya jawablah soalan yang diajukan tu Haji. Dah kata soalan akhir, saya pun pakai nampaklah kena nak tutup dah lah. Ada soalan lagi tu Haji? Ada Ustaz, kita tambah sikit 2 minit setengah Ustaz untuk buat kesimpulan lah. Buat kesimpulan sikit. Tambah hak ngelah, soalan ngelah saat ni. Soalan lah. Jadi ginilah tuan-puan, adik kakak, Tuan Haji, Moncik Haji, Tuan Haji, Moncik Haji kita, ataupun semua hadirin hadirat, Datuk Datin, Tan Seri dan sebagainya yang ada dalam grup ni, tak mampu saya nak sebut semua sekali. Pertama sekali saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak kerana sudi untuk bersama bicara santai pada malam ni, dan insya-Allah moga-moga dengan sedikit penerangan menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan boleh dibawa sehingga bekalan siapa seksa. Dan moga-moga dengan ilmu ini yang disampaikan pada malam ini dapat dapat diceritakan, dapat bagi tahu, dan ilmu ni dikongsi dengan anak-anak cucu dan sebagainya, supaya konsep sistem wakaf ni dimartabatkan dan dikembangkan lagi supaya orang lebih faham. Sebab seperti tadilah
Tuan Haji pun ada tanya saya tentang pemahaman masyarakat. Ya. Ramai orang tak faham tentang wakaf, apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu dan sedekah zakat dan sebagainya. Orang jadi kesamaran. Jadi kita nak dengan ilmu yang dikongsikan sikit sebanyak daripada saya minta maaf lah dengan tidak ada ilmu banyak ni, sikit sebanyak yang hamba tahu, kita kongsikan, moga-moga bermanfaat dan moga-moga menjadi bekalan untuk akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berwakaf dan rebut hari-hari yang terkemuka atau hari-hari utama terutamalah kita rebut di hari-hari utama dalam Islam kita. Salah satunya adalah hari Jumaat. Jadi kita pun malam ni adalah masuk dalam malam Jumaat. Malam ni pun sudah pun malam yang besar pahala, sudah pun bermula besar pahala. Bukan start pagi esok, start selepas maghrib tadi lagi. Kita dah boleh mula berwakaf dah. Nak berwakaf malam ni ke pagi esok ke, sampailah maghrib esok. Jadi pahala kita berwakaf ataupun kita bersedekah ataupun kita berbuat amal ibadah apa sahaja berbeza dengan hari-hari lain. Bezanya lagu mana? Dia seumpama sama pahalanya dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita berkejar-kejar, kita duk berambak masa tengah nak sedekah. Bulan Ramadan ramai orang sedekah. Bulan Ramadan ramai orang bayar zakat. Bulan Ramadan ramai orang infak ataupun orang wakaf. Banyak bulan Ramadan. Tapi kalau bulan lain slow. Slow motion. Sedangkan sebenarnya setiap minggu ada satu hari bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi rebut-rebutlah peluang hari Jumaat, iaitu pada malam ni sampai ke maghrib esok, ataupun Jumaat depan dan seterusnya, rebutlah hari Jumaat terutamanya. Biar paling kurang kalau kita tidak boleh berwakaf setiap hari, berwakaflah setiap minggu. Masuk hari Jumaat, wakaf letak 1,000 contoh. Hari Jumaat lepas pula 1,000 pula. Contoh lagu tu pun tak apa. Ataupun awak istiqamah setiap pagi selepas subuh. Sebab kita tahu hadis sahih mengatakan setiap pagi 2 malaikat akan turun. 2 malaikat akan turun waktu subuh, dia akan turun 2 malaikat, satu mendoakan kebaikan kepada orang yang berinfak ke jalan Allah, berinfak ataupun sedekah ataupun wakaf ke jalan Allah, dan untuk dimurahkan rezeki, dipanjangkan, dilapangkan urusan, memudahkan urusan dan diberi ganjaran pahala serta rezeki yang melimpah ruah. Satu malaikat lagi mendoakan kemurkaan kepada orang yang mampu. Dia ingat, dia tahu hadis ni, tapi dia tak buat juga. Malah basah malah sedekah buat gapo. Contoh. Orang yang memang sengaja ingkar, maka malaikat ni akan doa kemurkaan. Minta Allah Taala murka, minta video serabut, minta masalah dia tu pecah kepala. Musim-musim PKP orang tu serabut belakalah tu haji weh. Jadi tak sewi serabut, salah satu kuncinya adalah bersedekah setiap subuh. Masuk sedikit lah pada malam ini di akhir, kesimpulan akhir, sedekah subuh kalau boleh jangan tinggal. Sebab inilah satu kunci menjadikan sebagai satu sedekah jariah yang paling hebat juga pada waktu pagi. Dan dalam hadis satu lagi riwayat Tirmizi juga, wadawu mardakum bis sadaqati, dan ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Apabila kita bersedekah, tekan link confirm masuk duit dan sebagainya online, on pay, tok kenali on pay dan sebagainya contoh, tekan tu terus minta ya Allah. Dan selepas kita bagi tahu inilah wakafku ya Allah kerana-Mu ya Allah, untuk ayah aku, mak aku dan sebagainya, dan ya Allah aku bersedekah, aku berinfak, aku berwakaf kepada kerana-Mu ya Allah, maka sembuhkanlah penyakit kencing manisku ya Allah, sembuhkanlah penyakit buah pinggir aku sakit ya Allah, jantung aku dan sebagainya. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita rawat penyakit kita dengan sedekah, sebab berpegang kepada hadis tadi. Wadawu mardakum bis sadaqati. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Kalau saya 2 minit tak cukup tu Haji. Tapi tak apalah, kita tutup setakat mana boleh pergi kita berhenti. Jadi setakat tu dulu Haji, saya mohon maaf lah sedikit sebanyak kalau salah silap saya bercakap ataupun terkasar bahasa, terkecil hati, tergurau senda ke, mohon maaf. Sebab bicara santai, kita buat cara santai-santai lah. Minta maaf semua. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz diucapkan kepada sekali lagi kepada Ustaz dan kepada semua yang menonton waktu inilah. Bicara santai kita ni memang santai sungguh, kita tak nak secara formal-formal sangat. Walaupun kita kecek Kelantan pun boleh, kecek luar pun boleh, tapi yang pentingnya nak suruh sapa juga maklumat ni.
Kita sebenarnya di kawasan Kota Baru ni, di Kubang Krian lah, khususnya macam saya sendiri amat beruntung sebenarnya kerana dekat dengan Pondok Tok Kenali ni. Masjid Tok Kenali. Jadi kalau kita berwakaf di sini, kita boleh tengok. Kita boleh tengok tempat kita wakaf. Masjid Tok Kenali, Madrasah Tahfiz Tok Kenali, Sekolah Rendah Islam Tok Kenali, Tadika Pintar Kenali, dan sikit lagi nak naik pula Madrasah Nurah Kitab Dewasa dan Warga Ummah ni. Jadi kita boleh pergi tengok. Tapi kalau misal kata orang luar di Kelantan ni, yang tidak kira lah di Pasir Mas di mana-mana daerah ataupun di luar Kelantan seperti di KL ke, di Johor ke, di Penang, berasa nak wakafkan di sini pun tidak jadi masalah. Okey, boleh saja berwakaf di sini dan kita akan tunjukkan perkembangan aktiviti di laman-laman sosial seperti Facebook dan sebagainya lah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi bersama dengan saya dan Al-Ustaz Muhammad Hafiz Hukmi bin Wardi, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hafiz Al-Kenali, yang merupakan juga anak jati di kawasan-kawasan Kubang ni lah. Jadi kalau misal kata kita memang berminat untuk berwakaf, inilah masa yang sesuai sebelum kita menutup mata untuk selama-lamanya. Kita rebutlah peluang ini untuk berwakaf, bukan untuk orang lain, untuk diri kita, untuk orang yang kita niat. Contohnya kalau kita ada ibu bapa yang masih hidup lagi ataupun yang telah pun meninggalkan kita, kita niatlah kepada mereka supaya mereka juga boleh mendapat manfaat yang cukup-cukup besar. Kita sebenarnya masih lagi berpeluang untuk mendapat pahala wakaf ini. Jadi untuk itu, sebelum saya meninggalkan ataupun mengakhiri melabuhkan tirai pada malam ini, terima kasih juga nak diucapkan kepada penaja kita, iaitu Susu Kambing Safis, yang telah pun menaja siaran kita menjadi rakan siaran kita pada malam ini. Anda boleh tengok di bawah tu. Bawah tu kita tepek, kita tampal ataupun Kelantan sebut tepek. Okey, tepek maknanya kalau misal kata berminat untuk membeli, insya-Allah boleh dapatkan ataupun menulis di ruangan komen untuk pembelian produk ini. Saya sendiri sudah minum, okey, buktinya di sini. Bukti kita tunjuk lalu bukti. Sudah minum dan akan minum sebab sedap. Okey, bukan nak nyeping, nak oyak benda betul. Okey, nyeping lagu lain, ini nak oyak benda betul, dan kita akan sentiasa berkongsi benda-benda yang memberi manfaat kepada kita. Dan susu kambing ni ada juga merupakan pemakanan sunnah jugalah. Boleh pahala pula minum air susu kambing ni. Okey, banyak pahala sebenarnya boleh kita rebut di atas muka bumi ni selagi kita masih lagi bernyawa dan mencari jalan bagaimana untuk mendapat manfaat pahala dunia dan akhirat. Okey, sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Hukmi bin Wardi, Ustaz Muhammad Hafiz Al-Kenali, kerana sudi untuk bersama dengan kita hampir sejam suku lah lebih kurang, dan banyak perkongsian yang telah pun diberikan kepada kita. Kepada anda yang sudi menonton, kepada anda yang sudi untuk tekan butang share, yang kepada yang bertanya, kepada yang beri pendapat, kita memang berterima kasih kerana menghidupkan suasana perkongsian bicara santai pada malam ini. Dan anda masih lagi berpeluang untuk menekan butang share supaya ramai lagi rakan-rakan kita, sains sahabat kita, anak beranak kita tak ada nak dengar mana ni, boleh dengar esok-esok setelahnya program kita ataupun live kita tamat, sebab ia secara otomatisnya akan terakam di dalam Facebook FH Network Channel dan Facebook Pusat Pengajian Islam Tok Kenali. InsyaAllah kita akan jumpa di lain masa, di lain ketika. Saya Firman Hajamah akan sentiasa berada bersama dengan anda di mana jua anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu